Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukurillah. Pagi ini kita dapat bertemu kembali bagi meneruskan kuliah tadabbur tematik kita berdasarkan buku yang temanya hidup mengabdi, hidup berbakti. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku bolehlah buka di halaman 231. Dalam kuliah yang lalu saya telah menyebut bahawa akhlak yang baik ada nilai ibadah. Itulah dahsyat, luas. So, saya katakan bahawa ibadah ini satu yang luas skopnya, meliputi apa saja. Meliputi akhlak kita. Kerana akhlak yang baik itu adalah akhlak yang disandarkan kepada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Sebab itu isu akhlak ini kita kena faham ya. Maksud, pengertian akhlak secara luas. Jangan faham akhlak sebagai apa yang kita panggil kebiasaan-kebiasaan ataupun tabiat ya. Akhlak ini suatu yang luas. Makna akhlak itu berbalik kepada akar kata khalaqa. Maknanya daripada perbuatan Allah, khalaqa. Jadi Allah itu yang mencipta. Ya, daripada perkataan yang maknanya mencipta. Jadi bila mencipta itu sudah tentulah yang mencipta itu hanyalah Allah. Maka Allah dikenal sebagai Khaliqun, Al-Khaliqu. Makna dia adalah pencipta. Dan hasil ciptaan itu dikenal sebagai makhluk. Makhluk. Jadi makhluk ini adalah hasil ciptaan. Itu sebab kita ni dikenali sebagai makhluk. Makhluk Allah. Mana kita ni hasil ciptaan Al-Khaliq. Allah yang maha pencipta. Kemudian daripada kalimah itu juga datang perkataan akhlaq. Jadi akhlak ni seolah-olah kita kena gambarkan ketika Allah mencipta kita sebagai manusia, Allah telah menetapkan tata cara hidup kita ni yang sesuai dengan kehendak Al-Khaliq tadi. Itulah yang disebut sebagai akhlak. Maknanya akhlak ni meliputi apa saja tentang diri kita, termasuklah pemikiran kita, sikap kita, ya. Hal-hal hati, hal-hal jiwa kita, tindakan-tindakan kita. Itu semua termasuk dalam pengertian akhlak. Sebab itu ketika mana Al-Quran menyebut ya di dalam surah 68, mari kita baca ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, akhlak engkau tu sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, mempunyai akhlak yang amat mulia. Ya. Jadi ayat ini nak menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang mempunyai kualiti akhlak yang sangat tinggi. Dan ia telah dikenali dan diakui oleh umum. Sejak kecil sebelum baginda dilantik menjadi Rasul lagi, baginda telah pun menunjukkan akhlak mulia baginda. Maka sebab itu ia dikenali, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sejak kecil dikenali sebagai Al-Amin, iaitu seorang yang amanah, yang dipercayai. Itu ketika kecil, belum lagi menjadi Rasul. Jadi akhlak ini Allah sudah takdirkan untuk Nabi. Malah ketika setelah Nabi diutus menjadi Rasul, Allah beri kepada Nabi turunkan wahyu Al-Quran. Maka suatu hari
ada orang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertanya, bagaimana akhlak Rasulullah ya Aisyah? Maka Aisyah menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Khuluquhul Quran. Pendek aja hadis ini. Makna Aisyah memberitahu sahabat, akhlak Nabi itu, kalau nak tengok akhlak Nabi, itulah Quran. Maknanya, Nabi ini, akhlak Nabi ini menggambarkan kehendak Al-Quran itu sendiri. Demikianlah sempurnanya akhlak Nabi. Maknanya apa saja kehendak Al-Quran itu, Nabi zahirkan dalam akhlaknya. Itu sebab saya kata kita kena melihat akhlak ini menyeluruh daripada diri kita. Termasuklah pemikiran kita, sikap kita, sikap mental attitude kita, sikap secara umum kita. Kemudian kebiasaan-kebiasaan kita, percakapan kita, tindak tanduk kita, seluruhnya itulah makna akhlak tadi. Jadi Nabi SAW menzahirkan isi kandungan Al-Quran di dalam akhlak harian. Ketika bercakap, ketika melaksanakan dakwah, ya, ketika membuat teguran, ketika mendidik, ketika membimbing, semuanya Nabi SAW lakukan mengikut kehendak-kehendak Al-Quran. Demikianlah hebatnya. Jadi sebab itulah kita ini, mengapa kita diwajibkan selain taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kerana Rasul membawa akhlak yang dikehendaki oleh Al-Quran. Dan Al-Quran itu dizahirkan, ya. Kerana kita ni perlu ada model, kita ini perlu ada contoh, teladan. Maka Nabi SAW itulah teladan kita untuk kita nak memahami Al-Quran. Jadi kehendak Al-Quran dari sudut pendekatan akhlak, maka lihatlah akhlak Rasul. Maka di sanalah kehendak-kehendak Al-Quran itu. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, aku diutuskan oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Maka kita orang-orang yang beriman, jatuh kewajipan kepada kita, wajib kita mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situlah termasuk apa yang kita faham sebagai athi'ur Rasul. Taat kepada Rasul itu kita kena ikut Nabi. Mengikut apa yang Nabi lakukan. Mari kita membaca surah Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Orang-orang yang mengikut Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis namanya dan sifat-sifatnya di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Dia menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik dan melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang keji.
dan dia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala perkara yang buruk dan juga menghapuskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya, juga menolongnya serta mengikut nur cahaya yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Tuan-tuan dan puan, ayat ini panjang tetapi ayatnya mudah dan jelas. Kita baca, kita faham dah. Bermakna Allah nak menceritakan tentang orang-orang yang mengikut. Yang mengikut Nabi SAW. Dan disebut situ bahawa Nabi ini dah dikenali oleh orang-orang sebelumnya. Iaitulah orang-orang yang membaca kitab Taurat, kitab Injil telah disebut namanya, ciri-ciri sifat akhlaknya tak ada. Sebab itu golongan itu mereka dah kenal sebenarnya Nabi kita SAW. Cuma terserah kepada mereka hendak beriman atau tidak. Kemudian jelas bahawa Rasul SAW mengajak umatnya supaya melakukan kebaikan bil ma'ruf, kemudian mencegahnya, menahan mereka itu dari segala kemungkaran. Dan Nabi SAW juga membawa hukum-hukum halal haram. Disebutkan. Jadi segala yang telah dihalalkan oleh Allah merupakan perkara-perkara yang baik. Manakala segala yang diharamkan jelas bahawa ia adalah satu benda yang buruk. Jadi sebab itulah disebut di sini fallazina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan Nabi itu, yang mengikut Nabi tadi, wa azaruhu wa nasaruh. Makna mereka ini saling memuliakan Nabi, kemudian mereka menolong Nabi, serta mereka mengikut Nabi, iaitu mengikut apa yang dibawa oleh yang disebut sebagai nur itu, iaitulah yang di nur allazi unzila ma'ahu itu, itulah Al-Quran. Mana mereka yang mengikut Nabi akan mengikut Al-Quran. Akhirnya Allah menyebut, Allah mengangkat derajat mereka sebagai golongan yang berjaya. Ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah golongan yang berjaya. Siapa mereka itu? Itulah mereka yang mengikut Nabi SAW. Sekarang itu kuliah kita, insyaAllah saya akan buatkan catatan nota.
InsyaAllah kita bertemu lagi pada kuliah besok hari. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.